Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. 弟兄姐妹们，我们一同站起来。 Sungguh adalah sesuatu hal yang indah kita terus boleh beribadah kepada Tuhan. 非常美好的一个事情，我们仍然能够敬拜神。 Kita terus boleh melihat dan mengucap syukur bagaimana Tuhan boleh memelihara kehidupan kita. 我们仍然能够看到上帝保护我们、保佑我们。 Ketika kita melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, biarlah iman kita juga semakin teguh berdiri di dalam Tuhan. 当我们看到在我们的生活上，上帝对我们的帮助，我们可以对他更加有信心。 Karena itu ibadah kita mulai didasarkan atas pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 我们开始我们今天早上的崇拜，我们的帮助乃是依靠创造天地的主，愿恩惠、慈爱、平安从上帝我们的父，并主耶稣基督归于我们。阿门。 Saudara, mari kita memuji Tuhan karena Dia layak ditinggikan. Mazmur 135 ayat 3. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Puji Tuhan, Dia adalah Allah penebus kita. Puji Tuhan, oh Allah penebusku, puji dan syukurku bawa padamu. Di hadapan Tuhan aku bersujud dengan sukacita ku memujimu. Ku menyembah dan memuji Allah Bapa. Ku menyembah dan memuji Allah Bapa. Di bawah naungan-Mu ku aman selalu. Bahaya menyerangku, Kau tak tinggalkanku. Sandar kuasa-Mu dan ku menanglah. Ku bersyukur dengan segenap hatiku. Pujianku naikkan ke hadirat-Mu, dan dengan kuasa-Mu yang melindungiku, padamu ku puji selama-lamanya. Sudah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau menjadi Allah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami menjadi umat-Mu Tuhan, karena Engkau terus membentuk kami, memimpin kami menjadi terus makin serupa dengan Kristus. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau dihormati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal, meskipun kita menjadi anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Kita seringkali kotor, melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita mau datang dengan rasa yang malu, karena Tuhan melihat kedalaman hati kita. Tidak ada yang tersembunyi. Engkau lihat kedalaman
bangkit berdiri, katakan murnikanku, murnikanku, dekati hadirmu, agar ku bersadar menderita denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu, agar ku setia, agar ku setia padamu. Mazmur 25 ayat 18. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati kita datang, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari kehidupan yang kami jalani seringkali penuh dengan lika-liku, seringkali penuh dengan berbagai macam kesulitan. Kami tahu sebagian bukan karena kami yang melakukan kesalahan Tuhan, tetapi kami juga harus mengakui ada banyak hal yang kami lakukan dalam hidup kami. Itulah yang seringkali membuat kehidupan kami penuh dengan kesulitan, bahkan sengsara. Seringkali kami lebih bersandar kepada kekuatan kami Tuhan. Kami tidak bersandar kepada Engkau. Seringkali kami memakai cara-cara kami, jalan-jalan kami sendiri, dan kami tidak mencari Engkau, bertanya apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi jalan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ampuni kami. Kami datang bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui Tuhan, kami orang berdosa. Kami datang dengan hati yang hancur. Kami berseru Tuhan, mohon Engkau sendiri yang menarik kami Tuhan. Kami tahu seringkali kami merasa tidak mampu Tuhan untuk bersandar kepada Engkau. Tetapi kami mohon anugerah-Mu itu yang terus menolong kami, menopang kami, menarik kami untuk kembali kepada Engkau. Ini kami Tuhan, pimpinlah kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja di sepanjang zaman dan di segala tempat kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli. 弟兄姐妹们，我们一起朗读《使徒信经》。 Kita akan menaikkan dalam bahasa Indonesia, kemudian kita akan menaikkannya dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文读，然后用中文读。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Hari lepas hari firman-Nya senantiasa menguatkan dan menopang kita, memberikan ketenangan di dalam batin kita. Di dalam hadirat-Nya kita menyembah Dia, mengiring Dia seumur hidup kita. Tuhan, sekali lagi Engkau berbicara bagi kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan sekali lagi, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk
dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们还没有听真道之前，我们一同祷告。 Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. 神啊，我们来到你的面前， Kami begitu merindukan kalau Engkau sendiri yang berbicara melalui kebenaran firman-Mu. 我们非常渴慕想听到你的真道。 Biarlah Engkau yang membentuk pikiran, hati kami, perilaku kami di dalam terang kebenaran firman-Mu. 来吧，你掌管我们的个性。 Kami sadar Tuhan, kehidupan yang kami jalani di dalam dunia ini seringkali dipengaruhi bukan oleh nilai-nilai kebenaran firman-Mu. 我们知道，我们常常所作所为的，不是在走到你的真道。 Seringkali kehidupan kami ini dipengaruhi lebih banyak oleh dunia ini Tuhan. 我们常常所作所为，受到了这个世界的影响。 Karena itu kami butuh Engkau Tuhan yang terus memurnikan kami. 因此，我们真的需要你来掌握我们。 Karena itu berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. 神啊，跟我们说话，我们垂听。 Biarlah kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami melembutkan setiap hati kami. 让你的权利在我们心中。 Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. 我们祷告奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita melihat dari 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13. 亲爱的弟兄姐妹们，我们来一起读提摩太前书第3章第1节到13节。 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. 提摩太前书第3章第1节到13节。 Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. 提摩太前书第3章第1到第13节，人若想得到监督的职分，就是要羡慕善功，知话知可信的。做监督的必须无可指责，只做一个服人的丈夫，有节制，至少端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒吃食，不打人，只要温和，不正经，不贪财。 好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服，或者端端庄庄的使儿女顺服。人若不知道管理自己的家，也能照管理的教会呢？出人教的不可做监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑惩里。制度也必须在教外 有好名声，恐怕别人毁谤，落在魔鬼的网络里。
做知识的也是儒者，必须端庄，不以口两舌，不好喝酒，不贪不义之财，要存清洁的良心，固守正道的奥秘。这等人只要现熟验，若没有可治死之外，然后教他们做知识。女知识原文做女人，也是儒者，必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。知识只要做一个服人的丈夫，好好管理儿女和自己的家，因为善做知识的，自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的正道大有胆量。Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita membicarakan sesuatu hal yang sangat penting, yaitu berbicara tentang karakter dari seorang pelayan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们今天早上就说讲到非常好的一个个性，就是上帝仆人的个性。Tentunya pelayan Tuhan itu bukan menunjuk hanya kepada guru Injil atau pendeta, tetapi kepada setiap kita jemaat Tuhan. 上帝的仆人不只是指上帝就是传道人或者牧师，但是我们每一个人的就是上帝的仆人。Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang saya ingin kita coba pikirkan bersama, yaitu manakah yang lebih penting, karakter atau kemampuan dari seseorang. 弟兄姐妹们，我们来一起思想哪一个比较优先，性格还是技能？ Mana yang lebih penting, karakter atau skill, kemampuan, talenta dari seseorang? 哪一个比较优先？我们的性格还是技能呢？ Saya ingin mengajak kita melihat terlebih dahulu pemahaman kita tentang karakter. 我们先了解一下什么是性格。 Yang dimaksud dengan karakter itu yaitu kualitas-kualitas nilai hidup atau berbicara tentang nilai-nilai dari seseorang, cara pandang seseorang, emosi, relasinya dengan orang lain, dan nilai moral di dalam diri seseorang yang semuanya itu mempengaruhi seluruh perilaku kehidupan dan kebiasaan-kebiasaannya. 性格就是个人的生活品质、世界观、情感关系和道德价值观，会影响他的所作所为。 Jadi jika seseorang punya pandangan lebih baik memakan orang lain sebelum dimakan oleh orang lain. 如果有一个人他有一个生活的观念，就是说我们先吃别人，不让别人先吃我们。 Nah, biasanya cara hidup seperti ini menjadikan seseorang kemudian punya karakter seperti apa, Bapak Ibu? Yaitu karakter yang kemudian dia akan bersaing, dia akan berusaha menjatuhkan orang lain. 这种性格是让大家都想办法会让别人失败。 Kalau ada orang berkata begini, ya jadi orang itu jangan terlalu baik, jangan terlalu jahat. 如果有人说我们做人不要太好，也不要太不好， Maka biasanya di dalam perilaku seseorang itu kalau punya konsep seperti itu, nilai seperti itu, nilai moral seperti itu, maka dia akan cenderung untuk kemudian dia boleh berbuat sesuatu yang melanggar kebenaran. 如果有一个人他有这种的性格的话，这个意思是说他做的违反的话，应该没什么不好。 Maka perhatikan Bapak Ibu bahwa cara berpikir, nilai hidup atau relasi seseorang itu kemudian mempengaruhi seluruh perilaku dan kebiasaan-kebiasaan dalam hidupnya. 我们可以看到，他的世界观、情感关系和道德价值观会影响他的所有的行为。 Maka kembali ke pertanyaan saya, yaitu mana lebih penting karakter seseorang atau kemampuan dari seseorang? 回到原来的，我又问大家。 是什么比较重要的？也是性格还是技能？ Maka jawabannya sangat jelas sekali, yaitu karakter itu lebih penting dari kemampuan seseorang. 他的答案就是我们的性格比其他事情还要重要。 Bapak Ibu coba kita lihat di dalam tayangan kita, saya mencoba meringkaskan tadi syarat-syarat dari para pelayan Tuhan.
我们一起看我们的荧幕。我现在把这个神的仆人这个关键的事情。 Perhatikan bahwa yang kemudian menjadi syarat itu sebagian besar itu adalah berbicara tentang karakter. 我们可以看到，我们做神的仆人，应该一半都是讲究我们的性格。 Hanya satu yang Paulus bicara tentang kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengajar. 只有一个说到我们他的技能就是教导的技能。 Paulus berbicara panjang lebar tentang syarat seorang pelayan Tuhan, itu cuma satu berbicara tentang kemampuan dan sisanya semuanya itu berbicara tentang karakter. 那么多都是讲到我们的性格，只有一个就是讲到我们的技能。 Mengapa karakter itu lebih penting, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? 我们为什么我们的性格比较优先呢？ Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的 Tujuan kita melayani Tuhan itu apa sih? 亲爱的弟兄姐妹们，我们侍奉神，他的目标是什么吗？ Maka kalau kita perhatikan yang Alkitab katakan tentang tujuan dari kita melayani Tuhan, yaitu kemudian keserupaan dengan Kristus. 我们在圣经所记载的，我们要侍奉神，他的目标都是更像上帝的想象一样。 Bicara tentang keserupaan dengan Kristus itu adalah berbicara tentang karakter, Bapak Ibu. 讲到跟上帝像一样的形象一样，就是说到我们的性格。 Maka perhatikan bahwa karakter itu hanya bisa dibentuk dengan karakter. 我们可以看到，我们的性格可以做我们的，也是用性格来完成的。 Maka seseorang ketika mau dibentuk karakternya menjadi serupa dengan Kristus, maka itu harus dibentuk oleh orang yang karakternya sudah semakin serupa dengan Kristus. 如果我们想要我们的性格像上帝的性格一样，我们应该用已经有上帝的性格一样来完成我们的性格。 Maka Alkitab berkata begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. 在圣经有记载，我们的性格就是我们的铁来做铁针，让人来做别人。 Maka tidak heran Paulus berbicara tentang syarat seorang pelayan Tuhan itu adalah begitu panjang lebar bicara tentang karakter. 我们换句话说，使徒保罗说的人的性格都是怎么样的性格？ Orang yang hebat skill atau kemampuannya tetapi karakternya buruk, yang dihasilkan itu kerusakan yang luar biasa. 虽然有人他的技能非常好，但是他的性格不好，他所做出来的应该不是很好。 Adolf Hitler, kita tahu ya, Adolf Hitler itu seorang yang punya kemampuan berbicara sangat hebat sekali. 我们知道一个伟人叫 Adolf Hitler， 是德国人，他非常有说话的一个技能。 Kalau Hitler itu pidato, orang yang mendengarnya itu sampai sedemikian terpukau. 如果他演讲的时候，会众听到的非常的觉得是很好。 Ketika orang mendengar dari pidato-pidato Hitler, maka banyak orang yang sampai mengidolakan dan mendewakan dari Hitler. 听到了 Hitler 他的演讲，他就成为他们的一个偶像。 Tetapi Hitler ini karakternya sangat buruk sekali. 但是这个 Hitler 他的性格非常的不 Dia 好， seorang yang sangat kejam. 他是非常暴躁、非常残暴的一个人。 Maka di tangan Hitler tercetuslah perang dunia yang kedua. 在 Hitler 的手里，我们可以看到第二次世界大战发生。 Di tangan Hitler 7 juta jiwa nyawa dari orang-orang Yahudi itu mati. 在 Hitler 的手中，我们可以看到犹太人有700万的死在他的手里。 Maka perhatikan, orang yang skill atau kemampuannya hebat, tapi karakternya buruk, kerusakan yang dihasilkan sangat luar biasa. 这里我们可以看到，
虽然我们的技能那么好，但是我们的性格不好，我们就做出来的 Maka 就是一个恶习。 saya bisa bayangkan ketika seseorang itu punya kemampuan yang sedemikian hebat di dalam pelayanan, tetapi karakternya yang buruk, maka yang terjadi tidak heran kita melihat di dalam gereja dan banyak gereja yang mengalami kerusakan, kehancuran, perpecahan. 我们可以看到很多教会也里面有很多服侍上帝的人，他技能很高，但是他的性格不好，结果就是毁败教会。 Sebaliknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang itu kemampuannya kurang, tetapi karakternya itu baik, maka pelayanan bisa tetap berjalan dengan baik dan terjadi pertumbuhan. 换句话说，相反的，我们可以看到，虽然他的技能不是那么好，但是他的性格很好，在教会的侍奉可以做出来的很好。 Lebih-lebih kalau seseorang itu skill atau kemampuannya hebat dan karakternya juga baik, maka yang terjadi di dalam pelayanan adalah pelipat gandaan. 何况如果他的技能很好，他的性格很好，结果做出来是非常很好的一个结果。 Maka kita perhatikan bahwa karakter itu sangat penting sebagai syarat seseorang di dalam pelayanan. 因此，我们可以看到性格是一个重要。 Saya mengajak kita melihat kembali dari 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. 我们可以看到提摩太前书第3章第1到第13节。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan beberapa ringkasan tentang syarat-syarat tentang pelayan Tuhan. 我可以给你们看我们做上帝的仆人的条件。 Maka hal yang pertama yang Paulus katakan adalah dikatakan tentang integritas daripada seseorang. 第一个就是正直，个人的正直。 Dikatakan dia tak bercacat itu bukan berarti orang yang sempurna, bukan. 这个并不是一个完美的人， Tapi penekanannya kepada seseorang yang punya nama baik. 但是这个好名声的人， Seseorang yang menjadi teladan dan dapat dipercayai. 一个是虔诚的人，可信赖的人。 Ini penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pelayanan kita adalah bagaimana kemudian kita menjadikan seseorang murid Kristus. 这个很好，因为我们怎么样的服侍人，服侍上帝，让做一个完美的一个见证。 Dan itu dimulai dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. 这个从我们对上帝的信心开始。 Maka kesaksian hidup yang baik dari seseorang itu membawa pengaruh kepada pemberitaan Injil bisa diterima. 我们有好的见证，这样子对我们转变的很重要。 Dan Roh Kudus itu bekerja melalui orang-orang yang hidupnya menjadi kesaksian yang baik sehingga Injil itu semakin boleh disebarluaskan dan diberitakan dengan indah. 圣灵借着有人有好的完美的一个见证，传递给其他人。 Tetapi juga penting bahwa seseorang setelah percaya Tuhan, hidupnya itu harus bertumbuh. 这很重要的。如果我们已经信主的时候，我们应该成长。 Dan jujur kita banyak menghadapi dalam dunia ini, kita sulit melihat karakter-karakter yang baik di dalam kehidupan. 我诚实告诉你们，在这个世界人，我们非常少可以看到有人有他的很好的一个性格。 Maka orang-orang yang punya karakter yang saya bukan katakan sempurna ya, tetapi hidupnya itu semakin hari semakin serupa Kristus, itu menjadi kekuatan untuk membimbing orang-orang, memberi teladan untuk orang-orang yang dibimbing itu bisa bertumbuh semakin serupa Kristus. 如果我们扶持上帝，就是像越来越像基督的话，我们所带来的人，我们可以是形成一个像基督一样的。 Yang kedua Bapak Ibu, 第二， yaitu bicara tentang kesetiaan. 第二就是忠诚， Yaitu suami dari satu istri. 一夫一妻的爱情关系。 Tapi bukan berarti cuma sekedar yang penting saya tidak selingkuh, bukan. 就是不是说我们就是没有外情人。 Suami dari satu istri itu juga menggambarkan sebuah relasi kasih antara seorang suami dengan istri. 这个一夫一妻的，就是有爱情的关系。
Dan di dalam pelayanan perlu sekali kita punya kekuatan di dalam melayani Tuhan itu, kita di dalam rumah tangga kita punya relasi yang indah, relasi yang harmonis antara suami dengan istri. 在服侍神的时候，我们在家里一夫一妻的爱情关系应该很好。 Karena di dalam pelayanan ada begitu banyak godaan. 因为在我们的生活很多诱惑。 Saya di dalam pelayanan menemukan ada pelayan-pelayan Tuhan yang kemudian jatuh dalam perselingkuhan dengan jemaat yang dilayani. 我常常看到我们神的仆人，他在跟他的会友 Kenapa? 陷入的爱情关系。 Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? 为什么呢？ Karena relasi suami istri dari pelayan itu begitu rapuh. 因为这个神的仆人的夫妻关系很不好。 Maka ketika ada wanita lain atau pria lain yang juga kehidupannya rapuh, yang membutuhkan perhatian, seringkali kemudian terjadi adalah mereka saling jatuh cinta satu dengan yang lain. 因此，如果会友当中有一些在家庭在他们的爱情有问题的话，很容易陷入不忠的一个关系。 Dan akhirnya jatuh di dalam perselingkuhan. 后来他们会介入了他们的不忠的关系。 Hal yang ketiga yang Paulus bicarakan yaitu berbicara tentang penguasaan diri, bisa menahan diri, bukan peminum, bukan atau pemabuk. 第三个，使徒保罗说，就是自己力克责，不饮酒。 Kembali ini hal yang mirip dengan tadi, yaitu apa? Ini adalah kemudian kita harus menyadari bahwa pelayanan ini ada banyak godaan. 我们应该知道，我们的服侍很多诱惑。 Bapak Ibu, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang kemudian jatuh, yang kemudian terlibat di dalam pelecehan seksual, terlibat di dalam pornografi. 我们可以看到很多发生神的仆人他陷入的情欲方面的阴暗面。 Karena apa? Karena ada sisi-sisi gelap dalam dirinya yang belum selesai sehingga dia tidak kuat menghadapi godaan. 他没有办法抵挡情欲的诱惑，战胜自己的阴暗里面。 Melayani Tuhan itu ada banyak godaan. 我们侍奉神有很多诱惑。 Ya. Kemudian dikatakan tentang yang keempat, yaitu tentang kemurahan hati, 第四个就是我们应该慷慨， yaitu suka memberi tumpangan, orang yang suka menolong. 就是时常帮助人家，给他们帮忙。 Dikatakan di situ, dia dikatakan bukan hamba uang, bukan orang serakah. 在这里可以说，不为钱奴仆，不贪不自私。 Ini sedemikian pentingnya Bapak Ibu karakter ini, kalau kita tidak perhatikan, maka di dalam pelayanan itu ada banyak godaan, kemudian terutama di dalam hal uang Bapak Ibu. 我们应该注意到，在我们侍奉神的时候，有很多诱惑，何况在金钱方面的诱惑。 Banyak orang-orang yang melayani Tuhan akhirnya jatuh di dalam penggelapan uang di dalam pelayanan. 很多侍奉神的人，他会陷入了金钱的诱惑。 Maka itu persoalannya adalah kita itu menjadi orang yang sebenarnya egois dan orang yang dikatakan kemudian lebih mencari keuntungan diri kita. 可以说，我们很自私，我们很贪，我们只是找自己的利益罢了。 Karena itu karakter murah hati itu menjadi sebuah karakter yang penting. 因此，我们可以看到慷慨的性格是很重要的。 Kalau seseorang itu murah hati, dia tidak akan mudah untuk tergoda memakai keuangan gereja yang untuk kepentingan dirinya. 如果是一个很慷慨的人，他不轻易的把教会的钱用在自己的利益上。 Karena dia orang yang murah hati, justru bukan dia ingin mendapatkan uang. Kalau orang murah hati, dia justru memberikan uangnya. 如果是慷慨的人，他不是要钱，但是他把自己的钱奉献给别人。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karakter yang kelima, keenam, dan ketujuh itu yaitu tentang kesabaran, tentang kelembutan dan damai sejahtera.
弟兄姐妹们，第5、第6个、7个都是我们应该有耐心，还有温柔，还有和平。 Maka karakter yang penting sekali adalah bukan orang yang pemarah. 我们可以看到这个性格不是暴躁的人生气的， Dia kalau berkata-kata itu ramah. 他说话应该有温柔的。 Dia bijaksana, tidak sembarangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain. 他很睿智，很有礼貌， Dia sopan. 非常有礼貌。 Maka dikatakan juga kemudian dia seorang yang pendamai. 他也是一个和平的人。 Karakter ini penting sekali. Kalau kita tidak punya karakter ini, maka yang terjadi dalam gereja adalah pertengkaran demi pertengkaran, perpecahan demi perpecahan. 这个性格非常重要。如果我们没有拥有这个性格，我们在教会应该会分裂的。 Nah, yang ke-8 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 第8，弟兄姐妹们， yaitu berbicara tentang kasih dan disiplin. 就是爱与纪律。 Maka itu penting sekali dikatakan seorang kepala keluarga yang dapat mengatur anak-anaknya dengan baik. Yang dapat mendidik anak-anaknya dengan baik. 说是一个好一家之主、好导师，可以教导自己的儿女们。 Melayani itu seperti kita hidup di dalam sebuah keluarga. 我们服侍神，好像我们在一个家庭里面的生活一样。 Maka saya ingin menggambarkan kita orang tua dengan anak itu kemudian harus penuh dengan kasih, tetapi juga ada disiplin. 我们跟我们的孩子们应该有爱，但是也是有应该纪律。 Maka nggak bisa kita kemudian cuma kasih, kemudian kita tidak mendisiplin. 我们不能只是给他，但是我们给他纪律。 Maka pelayanan itu bisa terjadi kekacauan, orang bisa seenaknya sendiri. 那我们的服侍是变成乱七八糟的。 Tidak bisa juga orang kemudian disiplin, tapi nggak ada kasih. 我们不能单单就是要纪律罢了，但是没有爱。 Maka banyak orang yang akan terkekang dan tersakiti. 很多人是觉得被捆绑，而且受伤害。 Maka kita belajar di dalam pelayanan itu antara kasih dengan disiplin menjadi sesuatu yang seimbang. 我们应该在我们服侍，我们应该知道，我们爱跟纪律应该是平衡的。 Nggak bisa kemudian kita seperti di rumah kita dengan anak-anak kita, ya udah kamu mau apa silakan, nggak bisa. 我们不能在家里，我们对我们的孩子，你要怎么样随意吧，你这个不可以。 Nggak bisa juga kita kemudian semua kehidupan anak kita atur dari hal yang sampai kecil-kecil kita atur semua, kita kontrol, kita kemudian protect, nggak bisa. 我们也不能把我们所有孩子，我们把他所作所为，我们应该给他保护，我们给他安排好，这个也不行啊。 Maka Bapak Ibu, kalau model kita di keluarga seperti itu, nanti kita bawa itu pola itu di dalam pelayanan. 如果我们在家里，我们的态度是这样的，我们会带到我们的侍奉里面。 Maka yang terjadi pelayanan itu akan banyak kekacauan. 因此，我会发生乱七八糟的一个侍 Dan 奉。 yang ke-9 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 第9个，弟兄姐妹们， yaitu bicara karakter kerendahan hati. 就是见取的一个个性， Bukan seorang petobat baru, 不是刚刚悔改的一个信徒， tidak angkuh atau tidak sombong. 不是狂妄的人， Artinya seorang pelayan itu harus punya kedewasaan. 在心灵上应该要成熟。 Di dalam melayani Tuhan, kalau orang yang baru bertobat, seringkali kemudian cara hidupnya masih dipengaruhi oleh dunia. 如果刚刚信徒的人，他的生活方式很多还是受到世界上的影响。 Maka kalau dia cepat-cepat dilibatkan di dalam pelayanan, seringkali pola-pola dunia itu yang dibawa di dalam pelayanan di gereja. 如果我们马上给他一个侍奉的机会，他常常用在他世界上的一个态度带到我们他的侍奉里面。 Maka tidak heran banyak kita mendapati gereja-gereja itu pelayanan seperti sebuah perusahaan. 我们可以看到很多教会，他的侍奉灵好像一个公司一样。 Padahal pelayanan itu bukan kita mengelola perusahaan. 其实我们在教会的侍奉不是像我们在公司工作一样。 Dan celakanya banyak orang yang belum matang secara rohani itu kalau kemudian melayani Tuhan itu sikapnya kayak bos. 很可惜的，他还没有信主之后久的话，他去侍奉神，
他的态度像老板一样的态度。 Jadi kalau kita melayani kayak bos, maka yang terjadi dalam pelayanan kita akan semua orang akan sulit dan menderita. 如果我们的态度像老板一样，我们在侍奉神，很多人受到伤害。 Maka baru yang terakhir itu 最后， adalah Paulus bicara tentang kemampuan keterampilan seseorang dalam pelayanan, yaitu mengajar. 就是技巧、教导，不善于传道、引导人。 Kemampuan mengajar itu Bapak Ibu bukan berarti kita harus pinter khotbah, bukan. 我们能教人家、教导人家，不只是说我们会 Bukan 只能会讲道罢了。 bukan berarti kita itu wah pinter PA buka bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bukan. 不是说我们教导他们用一些其他的语言教他们。 Tetapi keterampilan mengajar itu kita bisa dengan di dalam misalnya kita punya teman, punya sahabat, kemudian kita bimbing dia untuk dia bertumbuh secara rohani, untuk dia mengerti firman Tuhan. 教导在这里我们可以对一个朋友，我们慢慢的教导他，让他的认识更水足。 Kita bisa sharing tentang kehidupan kita ketika kita mengerti firman Tuhan, bagaimana hidup kita diubah. 我们可以分享他给他我们自己的生活见证。 Bukan berarti kemudian cakap mengajar itu kita pandai berkhotbah, bukan. 我们说我们会教导人家，不是说我们会很会讲道。 Tetapi jujur Bapak Ibu, itu kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu kita kemampuan mengajar itu nggak perlu di dalam kelompok besar, tetapi dalam kelompok-kelompok kecil. 弟兄姐妹们，我们的技巧不一定要大团结一样、团体一样，就是在小组可以做到。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah kita melihat ini, apa yang ada dalam pikiran kita? 弟兄姐妹们，让我们看到这些，我们在脑子里想到什么了吗？ Saya tahu waktu kita ngomong begini, orang banyak kita mungkin bisa berpikir, waduh kalau begitu saya nggak sanggup, saya bukan orang yang sempurna dan sebagainya, saya tidak sanggup melayani Tuhan. 可能很多人会想，我不是完美的人，我没有办法侍奉神。 Kita baca 1 Timotius 3 ayat 2 sampai ayat 13 itu kemudian seakan-akan kemudian berkata ini untuk guru Injil, untuk pendeta, untuk majelis saja. 看到了提摩太前书第3章第2节到第13节，我们肯定说这个是给神的仆人、给知识部罢了用的。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita perhatikan. 弟兄姐妹们，我们来看。 Syarat-syarat ini kalau kita nggak jadi pendeta, nggak jadi guru Injil, nggak jadi majelis, kira-kira harus kita lakukan nggak? 这些条件，如果我们没有做上帝的仆人、做传道、做知识部，那我们做什么吗？ Misalnya hidup kita jadi kesaksian yang baik. 比如说我们的生活做一个很好的见证， Kan itu harus dilakukan oleh semua orang percaya. 这个事情我们作为一个信徒的话，应该会做吧。 Suami dari satu istri. 一夫一妻， Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya di sini ya pasti nggak punya istri lebih dari satu kan? 我相信我们在我们当中没有一个人他有多于一个的妻子吧。 Bukan peminum, bukan pemabuk. 不是一个爱酒的人。 Ya memang kita nggak boleh mabuk-mabukan. Kita jadi majelis, jadi hamba Tuhan, jadi jemaat sama, nggak boleh juga jadi pemabuk. 我们知道，我们本来就是做一个知识部的人，我们不能喝酒，我们不能醉。 Misalnya kita jadi orang sabar, ya itu harus dilakukan oleh semua orang percaya. 比如说，我们应该耐心，那每一个人信徒的话，应该做到这个事情。 Kita ramah, kita sopan, itu juga harus dilakukan oleh semua anak Tuhan. 我们温柔、友善、睿智、有礼貌，这个每一个人应该做吧。 Maka bukan berarti kalau kemudian kita lihat ini sesuatu seakan-akan begitu tinggi nggak mungkin kita bisa capai. 如果我们可以看到，我们觉得是这个非常高值得的人，我们没有办法做到吧？ Enggak Bapak Ibu, justru ini adalah sesuatu yang sangat sederhana sekali yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya bukan?
弟兄姐妹们，这个非常简单的事情，我们每一个信主的人应该要会做吧。 Kalau hal yang begitu sederhana kita tidak mampu lakukan, 如果这么简单的一个事情，我们没有办法做到的， sebenarnya menggambarkan betapa mengerikannya kehidupan kita. 我们可以想象我们自己的生活如何的。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 弟兄姐妹们， Alkitab itu menuntut kita bukan untuk jadi orang sempurna, 圣经不要求我们要变得一个完美的人， tetapi Alkitab mau kita menjadi orang yang bertumbuh. 而是要求我们成长。 Kalau berbicara tentang pertumbuhan rohani, ada dua hal yang penting. 说到成长，属灵方面的成长，有两个很重要的事情。 Maka Alkitab itu menggambarkan proses pertumbuhan itu disebut sebagai bertransformasi. 一个就是变换， Moto gereja kita kan transform people, transform community. 我们教会的一个关键词就是我们要变换， Itu artinya hidup kita harus bertransformasi. 意思是说我们的生活应该要变换。 Kita lihat Roma 12 ayat 2. 我们看到罗马书第12章第2节， Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 罗马书第12章第2节，不要效法这个世界，只要信意更新而变化，叫你们察验可为神的善良、绝全、可喜悦的旨意。 Kata berubah ini menunjukkan sebuah perubahan. Kalau Bapak Ibu mengerti dalam ilmu biologi itu metamorfosis. 这个变化，如果我们在生物上，我们可以看到这个变换是什么意思？ Dari telur, 就是从一个蛋 kemudian berubah menjadi ulat, 就变成一个虫， dari ulat kemudian berubah menjadi kepompong, 从一个虫变成一个另外一个动物。 maka dari kepompong itu kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang begitu indah. 后来就变成一个美丽的一个蝴蝶。 Nah, hidup kita itu harus bertransformasi seperti itu, Bapak Ibu. 我们的生活应该要这样的变化。 Maka hidup kita ini, misalnya begini, saya orang yang suka marah. 我们的生活啊，比如说我是非常暴躁的一个人， Maka saya harus bertransformasi, Bapak Ibu yang 我应该 dikasihi 变 Tuhan. 化。 Maka bagaimana saya tidak terus menjadi pemarah? 我怎么样不要再做一个暴躁的一个人？ Saya tidak terus menjadi telur, 我就不要永远变成一个鸡一 tapi 个蛋， saya bertumbuh menjadi ulat, 但是我要变化变成一个虫， menjadi orang yang kemudian menjadi lebih sabar. 就是变成一个比较有耐心的人。 Tapi bukan cuma kita berhenti sampai belajar lebih sabar, bukan. 不只是我们单单要变成有耐心的人罢了， Maka hidup kita ini kemudian berubah lagi, bertumbuh lagi. 我们的生活应该要成长，在变化， Semakin menjadi orang sabar. 在有耐心的人。 Dan sampai akhirnya bukan cuma saya menjadi orang sabar, tetapi bagaimana saya bisa kemudian menjadi orang yang hidup saya ini menjadi memberkati orang lain, memulihkan, menyembuhkan luka-luka orang lain. 后来我们在成长变化，不只是一个耐心，但是我们的生活就变成一个的别人的祝福，然后我们也是帮助人们受伤害的人。 Mungkin kita berkata sulit. 我们可能说那好难， Ya memang sulit, tetapi tetap harus terjadi proses pertumbuhan. 其实并不容易，但是我们仍然要做一个变化。 Kalau dulu skala yang buruk, misalnya kalau buruk itu angka 10, 如果以前我们得到10分， maka dalam perjalanan hidup kita bertumbuh bukan angka 10 terus begitu loh Bapak Ibu. 在这我们的生活过程，不要永远得到一个10分的成绩， Tapi berkurang menjadi 7, berkurang lagi menjadi 6, berkurang lagi menjadi 4. 但是应该减少变成9，变成6，变成4。 Maka itu proses yang Tuhan mau, yaitu kita bertumbuh. 这个上帝所要我们的，我们要成长。
Hal yang kedua tentang bertumbuh itu dikatakan menanggalkan dan mengenakan. 第二个成长就是我们脱下并穿上。 Kita lihat Kolose 3 ayat 8 sampai 10. 我们可以看到哥罗西书第3章第8到第10节。 Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kata buanglah ya, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan. Kata buang dan menanggalkan itu katanya sama ya. Kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan, memakai manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. 哥罗斯书第3章第8到第10节，但现在你们要确这一切的事，以及恼恨、愤怒、恶毒、作用恶毒、盘回、回叛，并口中无税的言语，不要彼此说谎，因为你们已经唾弃旧人和旧人的行为。 穿上了新人，这新在知识上的渐渐更新，正如照他主的形象。 Maka konsep bertumbuh yaitu kita ini seperti menanggalkan baju kita, ya, melepaskannya dan menanggalkannya, ya, kemudian pakai baju yang baru. 我们这个是成长的观念，就好像我们把衣服脱下。 我们把他衣服脱下，然后穿上新的衣服。 Maka dalam hidup kita ini banyak baju-baju dosa yang karakter-karakter yang nggak baik, yang kemudian kita harus tanggalkan, harus kita buang. 我们在生活的我们的很多个性一切的，我们应该把它脱下。 Kalau dulu saya suka curi, 以前我很喜欢偷人家的钱。 saya buang kebiasaan suka curi itu dan saya pakai baju apa? 我把这个一切去绝了，然后我用的。 Saya pakai baju murah hati. 我就是用上我们的很善良的一个心。 Ya. Kalau dulu saya kalau ngomong itu suka menyakiti orang lain, 如果以前我常常伤到人家的心。 saya tanggalkan, saya buang, dan saya pakai baju perkataan-perkataan yang memulihkan, menguatkan. 我拒绝，我脱下这个，我穿上我们的说话，就是荣耀上帝的说话。 Kalau dulu suka menggerutu, 如果以前我常常埋怨， maka karakter suka menggerutu itu saya lepaskan, saya tanggalkan, dan saya buang. 这个性格很喜欢埋怨的性格，我把它脱下，我丢去。 Dan saya pakai baju apa? 我现在用的什么？ Baju mengucap syukur. 就是用上新的衣服，就是感恩的。 Dan itu proses Bapak Ibu, satu demi satu kebiasaan-kebiasaan karakter yang nggak baik itu kita lepaskan, kita tanggalkan. 这个一个过程，慢慢的不好的性格，我们把它脱去。 Maka itulah proses bertumbuh. 这个是成长的一个过程， Ya, dan itu terus menerus sampai seumur hidup kita. 这个是我们终生的功课。 Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Sing tidak ada. menuntut kita menjadi orang sempurna. 亲爱的弟兄姐妹们，上帝没有要求我们做一个完美的人， Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang bertumbuh di dalam karakter kita. 但是上帝要我们在里面做一个成长的人， Jangan sampai ya Bapak Ibu, 不要 kita umur ke gereja sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, 不要我们在教会已经好几年了， tapi karakter kita seperti anak-anak. 但是我们的性格像一个小孩子一样。 Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat misalnya kalau saya umur 51 sekarang, 51 tahun, tetapi karakter saya seperti anak usia 6 tahun. 弟兄姐妹们，
如果你看我现在51岁的人，但是我的性格像6岁的孩童一样。 Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa tertawa kan melihat orang 51 tahun tapi masih sikapnya seperti anak 6 tahun? 弟兄姐妹们，如果你看到51岁的人，他的性格像6岁的人，你觉得很笑，一个笑话。 Bayangkan orang-orang Kristen ke gereja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi sikapnya seperti anak-anak yang masih kecil, bahkan seperti anak yang masih bayi. 你们想象的，一个人已经进教会好几年，但是他的性格像一个小孩子一样。 Maka tanggung jawab kita melayani adalah membentuk karakter. 那我们侍奉的责任就是要造化我们的性格。 Tetapi sebelum kita membentuk orang lain, kita terlebih dahulu harus rela dibentuk. 好，我们还没有造化别人，我们应该愿意把自己的性格也先变化。 Mari kita bersama-sama tundukkan 来 kepala. 吧，我们一同低头祷告。 Pimpinlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. 神啊，作为你的儿女们，你帮助我们，带领我们。 Proses kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau. 我们要变化像你的形象一样。 Semakin hari karakter kami menjadi karakter yang semakin indah. 我们的性格应该像你的性格一样。 Sehingga melalui proses itulah kemudian ketika kami melayani, ada banyak orang yang juga karakternya dibentuk melalui karakter kami. 接着这个我们的侍奉，当我们在做事的时候，别人也是会造化别人的性格。 Karena itu pimpinlah gerejamu bukan bertumbuh dengan semakin banyak kegiatan yang kami lakukan. 因此你带领我们，让我们的教会，我们的成长，并不是越来越多的活动。 Tetapi pimpinlah gereja kami bertumbuh dengan semakin banyak orang yang memiliki karakter-karakter yang semakin serupa dengan Engkau Tuhan 你 Yesus. 帮助我们，让我们的教会的人有很多性格像你一样的。 Inilah kami Tuhan, 我们在这里， pimpinlah kami, 带领我们， bentuklah kami. 教化我们。 Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Minggu depan kebaktian kita masih kita adakan secara online. Bapak Ibu dapat melihatnya di dalam YouTube, di dalam channel YouTube GKY Makassar. Hari Rabu tanggal 23 Juni pukul 19.30 di dalam kebaktian doa kita akan mengadakan tanya jawab seputar katekismus Westminster yang sudah beberapa waktu ini kita dengarkan bersama. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini Bapak Ibu belum mengerti, Bapak Ibu dapat sampaikan melalui WhatsApp GI Lestariani, ya paling lambat 22 Juni. Mengucap syukur kita menerima atestasi masuk dari 3 orang dari GPIB Jemaat Mangin Ngamaseang, ya, yaitu Ibu Mince Pontolupi, Verli Ponto, Rekiarik Claudio Ponto. Kepada ketiga orang jemaatnya ini kami sungguh menyambut dan bersuka cita boleh bergabung bersama-sama dengan kami sebagai anggota GKY Makassar. Berita pernikahan akan diteguhkan pada hari Rabu depan yaitu 23 Juni antara Saudara Hendra Kudus dan Saudari Fanny Lawrence pukul 11 WITA. Seri pernikahan Kristen mengundang pasangan suami istri, ya Bapak Ibu, pasangan suami istri untuk bergabung dalam seminar pasutri yang akan diadakan hari Jumat tanggal 25 Juni pukul 8 malam, ya. Hari Jumat depan pukul 8 malam. Temanya tentang emptiness, yaitu rasa kekosongan, rasa kesepian di dalam keluarga. Nanti pembicaranya yaitu Ibu Charlotte Priyatna. Meeting ID dan passcode-nya Bapak Ibu dapat lihat di dalam e-warta. Dari bidang pelayanan sosial,
Bapak Ibu, dari bidang pelayanan sosial ada voucher dari Prodia, ini diskon untuk periksa lab itu 20%. Jikalau Bapak Ibu masih membutuhkan, Bapak Ibu dapat memintanya di tata usaha gereja kita. Voucher ini berlaku sampai 30 Juni, ya, akhir bulan ini. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Ibu Esther Linta, usia 77 tahun pada hari Rabu, 16 Juni 2021. Almarhumah Ibu Esther Linta adalah ibunda dari Bapak Apolos Lisu. Jenazah almarhumah telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021. Kami atas nama Jemaat GKY Makassar mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Bapak Apolos Lisu. Demikian warta kita. Saudara, mari kita membawa persembahan kita yang terbaik kepadanya. Kita datang di hadapan Tuhan bukan dengan tangan yang hampa, tetapi kita mau membawa hati dan hidup kita. Kita bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang sudah tertera di layar kita. Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa aku datang. Inilah persembahanku. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah. saudara, mari kita bangkit berdiri. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kan ku bawa, Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, untuk senyuman Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan Tuhan sebagian apa yang kami miliki. Engkau memberkatinya Tuhan, melayakannya, biarlah persembahan kami benar-benar datang dari hati kami. Bukan cuma ini Tuhan, biarlah seluruh hidup kami pun Tuhan bisa menjadi layak dan menjadi persembahan untuk-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Amin. doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketika
Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa. Anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus memimpin saudara-saudara sekalian terus-menerus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh, dan bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan, jemaat dapat menyelesaikannya.